Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi pembentangan yang kelima yang bertajuk Sirah Sahabiah, Hidup Penuh Ibrah, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Akila Baharin, Pengerusi Ikatan Guru Muslimin Malaysia iGuru Negeri Perak. Untuk makluman, Ustazah Nur Akila Baharin merupakan guru agama di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Rahman Yaakob di Bota Perak. Beliau juga merangkap Pengerusi Ikatan Guru Muslimin Malaysia, yakni iGuru Negeri Perak. Beliau dianugerahkan ijazah Sarjana Usuluddin Pengkhususan Bahagian Hadis dengan kepujian daripada Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1992. Beliau juga pernah dijemput untuk menyampaikan pandangan berkaitan ibu tunggal dalam rancangan TV3, yakni Wanita Hari Ini. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Ustazah Nur Akila Baharin bagi menyampaikan sesi pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada anak anda pengerusi majlis, yang berusaha Ketua Wanita ISMAD, Dr. Nur Saleh Muhammad Saleh, yang berusaha Puan Siti Afizah Muhammad, Pengarah Kaum Wanis, yang dihormati Barisan Jawatankuasa Pusat ISMAD, penganjur bersama dan penajuk utama Kaum Wanis 2018, Div dan jemputan daripada Indonesia, Brunei Darussalam, peserta-peserta, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini, Ustazah akan bersama dengan semua wanita yang ada dalam ni dan juga ada beberapa orang lelaki yang mukmin berada dalam dewan ini, dengan satu tajuk yang sangat istimewa, iaitu Sirah Sahabiat, Hidup Penuh Ibrah. Jadi sebelum kita mulakan satu tajuk ini adalah satu tajuk penceritaan yang mana selalu kita dengar sejak daripada kita kecil sampailah kita dewasa, dan cerita ini akan diulang-ulang. Tetapi pada hari ini Ustazah minta kepada semua yang hadir, cerita ini bukanlah sebagai halwa telinga, atau kita nak seronok dengan cerita, ataupun kita ni memang suka bercerita, tapi kita nak buat sesuatu perubahan bila kita datang ke majlis ini. Yang pertama, saya minta semua wanita berdiri. Wanita saja berdiri. Jadi selamatlah Dr. Zain, Ustaz Adin dan beberapa orang lagi. Semua wanita berdiri. Okay, baik. Okay. Secara jujur, semua orang buat begini. Okey, tangan apa di atas? Ada tangan kiri? Ada. Buat sekali lagi. Tangan yang sama tak di atas? Buat sekali lagi. Tangan yang sama tak? Baik, sekarang kita tukar. Yang biasa tangan di atas kanan, bagi jadi kiri, yang biasa kiri jadi tangan kanan. Cuba buat. Susah ke senang? Okey, baik, duduk. Terima kasih. Apa yang Ustazah nak beritahu kepada hadirat dan hadirin sekalian, benda yang kita biasa buat, biasa kita buat secara tak langsung, kita tiba kanan di atas, kiri di bawah. Buat sekali lagi pun kanan di atas, kiri di bawah. Menunjukkan bahawa bila kita nak mengubah sesuatu adalah sangat sukar. Sangat sukar. Walaupun cerita Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Asma Abu Bakar, Nusaibah, Khawlah, Asiyah, Maryam dan sebagainya kita dah dengar banyak kali, dan pengajaran pun kita dah tahu banyak kali. Tetapi bila kita nak ubah, nak jadi seperti Khadijah, terutamanya kepada para isteri, nak jadi seperti Khadijah bukanlah senang. Membaca dan melihat ceritanya sangat mudah. Tapi bila kita nak melayari bersama rumah tangga dengan suami kita, kita nak jadi seperti Khadijah, sangatlah sukar. Betul tak ibu-ibu?
Betul, yang tak jawab betul tu dia bukan ibu lagi lah. Baik. Seterusnya next Okey, next slide. Jadi sebelum lagi. Sebelum kita pergi kepada yang lebih jauh, kita tahu dalam biasa kita sebut sahabiat ini adalah untuk kepada wanita. Iaitu para sahabat yang perempuan seperti kita yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan sahabiat. Jadi ulama telah mentafsirkan apa dimaksudkan sahabat, mereka yang bertemu dengan Nabi walaupun seketika dan mereka meninggal dalam keadaan beriman, sama ada mereka buta, tak boleh melihat Nabi, tapi mereka juga dikira sebagai sahabat. Maknanya begitu banyaklah pada zaman ketika dulu. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencerca, jangan sekali-kali kamu mencela sahabat aku. Laknatullah alaihi, maka Allah akan melaknat kepada dia. Jadi ijma' ulama mengatakan sama ada daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka yang mencela sahabat Nabi, bahkan mencela isteri-isteri Nabi dikatakan golongan zindik. Apa dia golongan zindik? Golongan zindik kalau kita melihat kepada ta'rif ulama, iaitu seperti orang yang berpura-pura Islam tapi hatinya adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa Ustazah bawa persoalan ini? Kerana hari ini ramai manusia yang cuba menolak sahabat Nabi. Bahkan lebih berani lagi menolak Nabi dengan alasan mereka adalah manusia biasa. Manusia itu tidak lari daripada dosa. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita dalam dewan ada berkata demikian. Sebab apa? Nabi apa Allah sebut? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata, tidak bercakap melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, perbincangan kita tentang sahabat pada hari ini hanya pada beberapa tokoh saja. Ya, hanya beberapa tokoh. Seterusnya. Okey, seterusnya lagi ya. Okey. Dapat kita lihat bagaimana zaman Islam sebelum Allah mencipta manusia, jadi Allah tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman ini. Bayangkan suatu hari Nabi duduk, kita kata macam duduk di varanda lah. Orang kampung Ustazah kata varanda lah ya. Varanda, tahu varanda? Kata apa? Tamu. Tamu tak ujung lagi varanda. Duduk dekat varanda tu, Nabi pun macam termenung. Dia kata apa? Aku teringat kepada umatku. Aku teringat kepada umatku. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ni umatku? Kamu adalah sahabatku. Umatku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku. Mereka tidak tahu pun tentang susuk tubuh aku. Tapi mereka sentiasa menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka sentiasa menyebut-nyebut aku. Maka aku terlalu rindu nak jumpa mereka. Wahai hadirin hadirat sekalian, lihatlah bagaimana Nabi merindui kita. Sahabat-sahabat dulu merindui kita. Bagaimana kita pada hari ini? Kalau kita tanya pada anak-anak sekolah hari ini, kenal tak Asma? Tak tahu. Nama mereka hari ini nama apa? Zulaika, Patty, dan sebagainya. Katanya nama Nusaibah pun tak tahu nama Nusaibah. Tahu tak Fatimah? Fatimah mungkin satu tahu nama, tapi yang lain tak tahu nama. Jadi hari ini insya-Allah kita akan lihat yang pertama sekali kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah nak mentinggikan martabat wanita dengan lahirnya satu kisah, iaitu kisah Asia yang dah telah diceritakan oleh ketua wanita tadi Dr. Nur Salihah. Tapi Ustazah bukan nak cerita dari sudut itu, tapi Ustazah nak bagi satu motivasi kepada kita semua. Bagaimana kalau seorang isteri ditinggalkan oleh suami jadi isteri tunggal? Bagaimana berlaku perpecahan dalam rumah tangga? Adakah dia akan hidup begitu? Sehingga anak-anak akan mengatakan, saya jadi masalah ni Ustazah sebab berlaku perceraian antara mak dan ayah saya. Mak saya tak pedulikan saya. Tapi sebenarnya kita lihat kepada Asia. Bagaimana Asia ini hidup dalam keadaan yang bagaimana kekafiran meringkungi dia. Bagaimana Hajar ditinggalkan oleh suami, hidup dengan anaknya, ada kecegalan dia di situ. Tapi kita hari ini sedikit ujian saja, masalah sikit saja. Kita dah jadi stres.
Masalah sikit saja kita dah menangis, keluarkan air mata. Jadi kita lihat seterusnya bagaimana Islam menaikkan martabat wanita hari ini. Dia letakkan satu nama surah khas, surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Seperti mana yang dibaca oleh permulaan mukadimah majlis kita tadi, dibaca oleh ukhti putri, nama putri ke? Ratu ke namanya? Yang baca oleh Ratu tadi. Dan seterusnya kita lihat dalam Al-Quran dia nak mertabatkan wanita sahabat Nabi dengan cerita hadisul ifki, iaitu fitnah terhadap seorang wanita. Siapakah sahabat itu? Hadirin sekalian. Siapakah wanita yang dituduh melakukan fitnah itu? Aisyah radhiyallahu anha. Kita bayangkan pada zaman itu Aisyah ni isteri Nabi telah dituduh melakukan zina. Astaghfirullahalazim. Kita boleh bayangkan kalau zaman itu orang-orang munafik, orang-orang Yahudi boleh tuduh Aisyah itu melakukan zina. Apatah lagi zaman sekarang ini, macam-macam cerita boleh direka, macam-macam cerita boleh dibuat pembohongan untuk menjatuhkan maruah wanita Islam hari ini. Itu zaman dulu yang tak ada internet, yang tak ada apa-apa, boleh tersebar. Tapi apatah lagi pada hari ini, maka berbancang lagi fitnah dan sebagainya boleh berlaku pada wanita hari ini. Dan kita lihat bagaimana keistimewaan sahabat. Tadi Alhamdulillah ya, apa yang Ustazah nak bagi tahu ni, tak ada pun connection dengan bahagian otak tadi. Tak ada connection. Tapi macam ada satu aura. Ada satu aura ya, iaitu tentang keistimewaan sahabat ni. Allah bagi kepada dia satu kebijaksanaan kepada mereka. Sahabat Nabi ini sangat bijak. Yang diberi akal dia, akal ni datang daripada mana? Akal ini kalau dikata doktor tadi, kita dipandu oleh otak kita. Tetapi kita jangan lupa, otak kita dipandu oleh satu kuasa yang sangat berkuasa. Siapa dia? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kita ni, kalau diizinkan, kita makanlah bagus macam mana pun, apa macam mana pun, tapi Allah tak izinkan untuk dia bergerak, maka otak itu tidak akan berdenyut walau sedikit pun. Dan kita tidak boleh membaca dan tak boleh buat apa pun. Sebab itu sahabat, antara otak dia dengan ada satu benda yang paling besar, itu iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerima Islam itu tanpa bersyarat. Dia menerima Islam tanpa bersyarat. Saya bagi contoh ya, turunnya ayat, Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, bagi tahu kepada isteri kamu, kepada anak perempuan kamu, kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan tudung mereka sampailah ke paras dada. Kita lihat bagaimana keadaan ketika itu wanita Islam ketika itu sahabat. Mereka balik ke rumah, terus ambil yang ada langsir ke apa, dipakaikan kepada isteri dan anak-anak perempuan mereka. Sebab itulah kita lihat bagaimana sahabat ini menerima Islam tanpa ada syarat. Apabila berlaku bai'ah Aqabah, yang disertai Aqabah pertama itu Nusaibah binti Ka'ab, wanita Ansar. Dia menerima bai'ah Aqabah itu, dia melaksanakan sebuah. Kita lihat bagaimana ketika mana Nusaibah pergi ke perang. Peperangan Uhud. Nusaibah ikut serta peperangan Uhud. Apabila tentera-tentera musyrik hampir kepada Rasulullah, ramai tentera Islam yang terbunuh, maka Nusaibah dengan pantasnya angkat kain dia pergi menyelamatkan Rasulullah, sehingga Rasulullah menyebut dalam satu ucapan Rasulullah, ke kiri aku bernampak Nusaibah, ke kanan aku bernampak Nusaibah. Begitu sampai begitu sekali. Sehingga Rasulullah pun berkata kepada anak dia, wahai Abdullah, lihatlah luka kepada ibu kamu. Maka bila dilihat luka kepada Nusaibah, maka membalut. Maka Rasulullah kata, Allah akan merahmati kamu dan keluarga kamu. Kemudian apa Nusaibah minta kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, doakanlah untuk kami sekeluarga agar bersama denganmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya, aku mendoakan seluruh ahli keluarga akan bersama aku di syurga nanti. Apa Nusaibah kata? Setelah doa itu dibacakan kepada aku, apa saja musibah yang datang selepas itu, aku tidak merungut kerana aku yakin bahawa doa Rasulullah adalah doa yang benar. Allah akan mustajab. Begitulah saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian. Apabila Rasulullah maklumkan bahawa mereka ini adalah ahli syurga, dia akan bersama dengan dia, maka mereka begitu yakin.
Kita juga telah diyakinkan oleh Allah SWT, wanita-wanita yang baik, bila dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, menunaikan puasa, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang dikehendaki. Kita tengok jaminan daripada Allah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni cerita yang sangat menarik. Sangat menarik. Seorang wanita yang berusia tua. Tua, ada orang kata, dalam satu zaman ketika dulu ya, orang mempermain-mainkan Rasulullah kahwin dengan wanita tua katanya. Seorang artis. Wanita tua katanya. Khadijah ini adalah wanita sebenarnya yang cantik, yang diminati ramai oleh pemuda ketika itu. Dan dia juga orang hartawan. Bila dikahwin dengan Rasulullah, semua hartanya dibagi kepada Rasulullah. Sehingga akhir hayat dia sangat menyayat hati ya, yang patut diambil pengajaran oleh isteri-isteri yang berada di sini dan bakal menjadi isteri. Apabila Khadijah keadaan sakit, nak meninggal, Rasulullah datang kat Khadijah. Kan tengok orang nak meninggal macam mana, berpeluh-peluh. Rasulullah pun berlari tepi dinding. Kita kata ibarat macam dinding lah. Tergasa tengok kesakitan Khadijah. Rasulullah datang lagi, riba isteri dia. Isteri nak meninggal. Rasulullah manusia biasa. Dia terlalu sangat sayang kepada Khadijah. Dia pun pergi balik kat tepi pintu tu. Tiba-tiba datang malaikat. Busyirat bil jannah. Beritalah gembira kepada Khadijah. Dia akan masuk syurga. Ulama hadis sepakat. Apakah yang menyebabkan kata-kata daripada malaikat itu busyirat bil jannah? Berita gembiralah bahawa Khadijah akan masuk syurga. Semua ulama hadis mengatakan, adakah kerana Khadijah ini telah bagi semua harta dia? Sehingga semasa saat dia sakit, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa lagi yang aku tak bagi pada kamu, ya Rasulullah? Anak aku telah bagi kepada kamu. Semua harta aku bagi pada perjuangan Islam. Kalau boleh tulang 4 kerat aku nak bagi kepada perjuangan Islam. Sebab itu Rasulullah menangis. Bila diberitakan berita gembira, ulama hadis mengatakan, adakah sebab Khadijah telah mewakafkan semua hartanya? Tidak. Adakah sebab dia telah bagi anak pada Rasulullah? Tidak. Tapi ulama hadis telah sepakat mengatakan, Khadijah adalah isteri yang tidak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Kita lihat, wanita di Malaysia ini adalah wanita yang berkerjaya. Semuanya pandai-pandai cakap, termasuklah ustazah. Semua pandai cakap. Tadi orang bagi otak pun dah bagi tahu kan. Wanita bercakap berapa? 47,000 patah perkataan bandingan lelaki 21 patah perkataan. Tak salah cakap banyak, tapi cakaplah yang baik. Salah ke cakap banyak? Tak salah, tapi cakaplah yang baik. Jadi kita lihat di sini bagaimana seorang isteri, Khadijah itu, dia dengan suami dia sangat baik. Ya Allah, tak tergambar kita ya. Bagaimana baiknya Khadijah. Sebenarnya baiknya Khadijah ini adalah disebabkan suaminya yang sangat baik. Sebab itulah dia dapat jadi wanita yang sangat baik. Sebab apa Ustazah kata sangat baik? Bila Rasulullah balik ke rumah di tengah malam, ketuk pintu sekali, tak buka pintu, Rasulullah diam dulu. Ketuk pintu kali kedua, diam lagi. Ketuk pintu kali ketiga, tak buka pintu, Rasulullah ambil daun-daun pelepah tamar, tidur kat luar. Kalau suami kita, sekali handphone tak bunyi, dia kata apa? Baik-baik tahu handphone dalam tong sampah. Betul tak? Kita lihat bagaimana. Sebab itu menyebabkan para isteri ini begitu hormat pada suami. Tapi bukan bermakna bila suami kita tak bagus, kurang bagus, tidak seperti Rasulullah dan sahabat, maka kita tidak jadi bagus. Tidak. Jadi ini satu benda yang sangat mendalam pada jiwa kita. Bagaimana mereka membuat yang terbaik. Kita lihat Rasulullah naik ke Bukit Gua Hira. Berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi Khadijah penuh sabar sebab dia kenal suami dia. Suami dia pergi kerana untuk mencari sesuatu kebenaran. Sebab tu dia sediakan bekalan makanan bagi pada suami dia. Dia tak merongok-rongok, tak cakap macam-macam.
Jadi itu dia, kalau kita nak jadi ahli syurga, termasuklah ustazah yang berkata ini, maka kita kena ikut contohi. Sebab itu ustazah tak bawa cerita Florence Nightingale, tak bawa cerita Margaret Thatcher, tak bawa cerita tentang Queen Elizabeth, tak bawa cerita. Tapi kita bawa satu kisah yang diberkati oleh Allah sampai hari kiamat. Sebab tu dia sebut, apakah buku yang paling berkat? Buku berkat ialah buku-buku yang tulis oleh ulama-ulama dulu yang akan dibaca sampai hari ini, sampai kiamat. Itu namanya berkat. Jadi kisah-kisah sahabat ini adalah kisah-kisah yang memberi keberkatan, berkatnya pada jiwa kita yang akan mengubah corak kehidupan kita kerana mereka adalah menerima Islam tanpa syarat. Tak ada terima sebab-sebab lain. Jadi seterusnya tengok jaminan lagi sahabat yang akan kita bincang hari ini, iaitu tentang cerita Asia isteri Fir'aun, akhwat dah dengar tadi, cerita Ummu Sulaim. Cerita jaminan. Rasulullah sendiri menjaminkan bahawa sebab tu aku berada dalam syurga, aku mendengar tapak kaki. Sahabat tanya, siapakah ia ya Rasulullah? Dia adalah Ummu Sulaim. Jadi kita akan bertemu lagi selepas ini, next slide tentang Ummu Sulaim. Seterusnya kita tengok sumber kekuatan para sahabat. Bagaimana sahabat ini boleh jadi manusia yang kita kata luar biasa. Kalau kita baca cerita-ceritanya sangat luar biasa. Apa yang buat dia jadi luar biasa? Pertama ialah dia tidak ada lain dalam kehidupan dia. Dia hanyalah nak kepada mardatillah. Hanyalah keredaan Allah dan juga kepada akhirat yang kekal abadi. Sebab tu Rasulullah beranalogi kepada para sahabat. Rasulullah berjalan di satu tempat, tiba-tiba ada seekor kambing yang dah mati. Rasulullah kata, tengok kambing ni, siapa nak ambil kambing ni? Lebih kurang cerita, saya ringkaskan cerita dia. Sahabat kata, tak ada siapa. Rasulullah kata, inilah dia dunia. Inilah dunia. Yang tak nak ambil ni, inilah dunia. Jadi sahabat boleh faham, kalau kita ambil dunia terlalu banyak, seperti mana kita ambil kambing tadi yang orang tak nak dah. Tapi kita hari ini warga dewan sekalian, wanita muslimah sekalian, bukan tak boleh kita ambil dunia. Tapi kita ambil dunia sebagai jambatan kepada akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang untuk kita beramal, untuk kita buat sebaik mungkinnya. Itulah dunia untuk kita hari ini. Bagi orang yang ada ibu, orang yang menjadi seorang ibu terutamanya. Sumber kekuatan dia apa? Daripada ayat Quran. Kita lihat surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, apa yang akan kita tanya? Apa yang telah kita buat kepada rumah tangga kita, kepada anak-anak kita? Apa yang berlaku kepada anak kita hari ini? Ustazah tak kata pada orang lain, Ustazah ada anak 9 orang, sama saja. Hari ini tak kira anak siapa-siapa. Anak ustaz ke, anak alim ulama ke, anak orang biasa ke, akan semua terkena kepada pengaruh yang sangat merusingkan kita hari ini. Sangat merusingkan kita hari ini tengok kepada budak. Lebih-lebih lagi ustazah mengajar di sekolah menengah biasa. Nanti ustazah tunjuk dapatannya. Terusnya kita lihat lagi, kita akan buat rumus. Okey. Jadi bila kita lihat hari ini apa yang berlaku kepada generasi kita hari ini yang merupakan kekuatan yang berlainan dengan para sahabat. Para sahabat dia ada satu kekuatan dia seperti mana yang telah disebut oleh penceramah-penceramah sebelum ni, dia ada satu pendidikan. Seperti mana Dr. Zain pun beritahu kita tadi. Pendidikan ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam hidup kita dan kita mesti aplikasi dalam kehidupan keluarga kita. Sebab tu dalam pendidikan dia mesti secara tauqifi. Apa maksud secara tauqifi? Yang menyebabkan guru-guru stres. Anak murid stres sampai bunuh diri. Guru masuk hospital. Guru pergi ke pusat sakit jiwa. Kenapa? Sebab pendidikan tidak secara tauqifi. Kalau pendidikan secara tauqifi yang telah dilalui oleh zaman sahabat dulu, zaman-zaman keemasan dulu Islam, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, mereka menurut pendidikan secara tauqifi. Apa maksud pendidikan secara tauqifi? Yang pertama, dia menjadikan Al-Quran dan hadis itu adalah dasar kepada pendidikan dia. Hari ini, kalau kita lihat
pendidikan kita nak membentuk anak-anak perempuan. Ada satu buku ditulis macam mana nak bentuk anak perempuan, macam mana nak bentuk anak lelaki. Apa yang berlaku dalam pembentukan anak perempuan kita kalau di sekolah? Ada anak perempuan kita hari ini main bola sepak? Ada tak? Ada. Ada main futsal? Ada. Jadi ke mana sebenarnya kita nak membentuk? Kita bincang pasal sahabiat. Tetapi bila kita keluar daripada dewan ini, dia tidak berlaku sahabiat itu. Sebab tu yang datang dalam dewan ini 2,999, katanya pukul 12 malam dah tutup, 3,000 kan. Ustazah buat langgaran 2,999. Kalau kita mengharapkan kepada sistem itu berubah, tapi kita dalam diri kita tak berubah, kita tak akan boleh buat apa-apa. Ustazah nak kongsi pada hadirin sekalian. Ustazah pergi ke sekolah jenis kebahasaan Cina Poilam baru ni. Untuk penandaan kertas kemahiran Al-Quran KKQ. Sangat terkejut. Orang bota kata terkejut badak. SJKC Poilam 4 tingkat ada lift. Ada lift. Ada bilik gimnasium yang sangat besar, bilik hall yang sangat besar, bilik bengkel yang sangat besar. Ada lift. Dan ada macam-macam yang disediakan oleh ibu bapa mereka di situ. Prasarana dia. Tapi kalau kita pergi kepada sekolah agama rakyat di tempat kita, sekolah petang yang balik pagi, mereka pun pergi kayu bersikal, pergi petang, apa yang berlaku di sekolah agama rakyat kita? Ya Allah, sedihnya, papan putih terkoyak sana, pasu bunga terpecah situ. Orang datang suruh belajar, mereka melompat-lompat, bekerja-kerja. Di situ sudah menunjukkan bahawa kita tak dapat nak melahirkan para sahabiat sebenarnya. Di situ sebenarnya satu imej kita sebenarnya. Sebab tu kita datang ke dewan ini, kita bukan nak dengar cerita. Tapi kita nak buat sesuatu benda perubahan dalam jiwa kita. Bahawa pertama sekali yang mesti dihayati untuk kita jadi sumber kekuatan seperti para sahabat ialah Al-Quran. Terus next ya. Okay. Kita lihat data ni terus. Ya. Terus data tengok ya. Belakang sikit. Okay. Tengok ini, Ustazah ambil dapatan yang bukan satu kebohongan. Hari ini orang kata, alah bohonglah Ustazah. Bukan, ini data yang dalam tahun 2000, kita tengok ya. Ini semua kajian-kajian menunjukkan betapa ramainya anak-anak kita yang tak boleh baca Quran. Ini yang Ustazah masukkan, banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak melahirkan diri sahabiat, melahirkan generasi pelapis, tapi kalau Al-Quran pun kita tidak boleh baca, apa akan jadi kepada masyarakat kita akan datang. Sebagai contoh di Labuan Sabah, di Sarawak, maaf. 100 pelajar politeknik, 57% tak boleh baca Fatihah. Ini bukan orang kafir, ini orang Islam. Ini adalah satu kajian yang dibuat di politeknik. Yang kedua kita lihat kajian di UiTM. 500 pelajar di UiTM Terengganu, 15.2% yang boleh membaca dengan baik. Yang bakinya ada yang kerok-kerok dan sebagainya. Dan kita lihat kajian di SMK di negeri Perak, di daerah Perak Tengah. Saya ambil dia punya 860, 68.3% yang tidak boleh membaca Al-Quran. Dan seterusnya tengok lagi di Johor, UiTM Shah Alam. Jadi di Kedah, 34.54% yang tak boleh. Kita bayangkan. Bila kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitab, bula raiba fih. Inilah kitab. Kita buka mulai Quran, inilah kitab, la raiba fih. Tak ada keraguan langsung. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Tapi bagaimana nak jadi muttaqin? Macam mana nak bagi petunjuk kalau kita tak boleh baca? Apa akan jadi? Jadi ini satu perkara inisiatif yang mesti kita buat secara besar-besaran untuk mengembalikan balik generasi wanita hari ini supaya boleh membaca Quran. Jadi seorang ibu tapi tak boleh baca Quran bagaimana? Lepas tu kita pun katalah, saya sibuk Ustazah, saya tak sampai ajar anak saya ngaji Quran. Itulah alasan kita. Saya sibuk, saya hantar pada orang. Bila hantar pada orang pula, kita merongok. Mahal benar bayarnya. Mahal benar.
Antum motivasi 120 sekali tak semahal. Ngaji Quran RM5, mahalnya RM5. Udah makan pun tak ada katanya. Cuba kita bayang kalau itulah mentaliti kita, apa akan berlaku kepada generasi akan datang. Kalau kita buat program kaum wanis, kita nak sesuatu perubahan, antaranya balik ni, yang belum boleh membaca Quran, yang masih merangkak-rangkak baca Quran, kita balik membaca Al-Quran. Ramai sini ahli ismah yang boleh membaca Quran, boleh minta bantuan. Ramai asatizah yang boleh membaca Quran. Dan ramai lagi yang bukan asatizah sebagai orang Islam, sepatutnya semua boleh baca Quran. Jadi barulah peribadi sahabat ini melekat dalam jiwa kita dan kita bergerak seperti para sahabat. Seterusnya. Ini statistik buang bayi. Bila tak boleh baca Quran, bila berlaku kejahilan yang ni. Seterusnya. Okey, ini apa yang berlaku di Malaysia hari ini. Dan semua orang pun dah fahamkan. Gejala seks bebas di kalangan remaja. Kebanyakan dapatan bila kita buat dapatan, baca jurnal-jurnal yang ditulis oleh ilmuwan di Malaysia ni, adalah mereka banyak yang jahil. Yang tak tahu. Dan dia tak tahu pun zina tu apa. Tak tahu pun. Sampai ke tahap macam itu. Bagi dia pegang-pegang laki perempuan itu perkara biasa. Cuik-cuik pipi dalam kelas tu biasa. Biasalah ustazah. Cuba kamu bayangkan. Duduk muka lelaki, muka perempuan. Berbincang, cikgu tak ada. Biasa, kema biasa je kema. Kita tengok. Itu orang kampung. Jadi ini satu benda yang kalau kita sebagai orang muslimah melihat perkara ini normal, maka kita tak ada iman dalam diri kita. Maka marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi zalika adhaful iman. Iman yang lemah pun tak ada, biar je. Alah nak buat macam mana? Budak-budak zaman sekarang memang macam itulah. Itu pula kita. Kita jangan macam tu. Kita menerima Islam ini adalah secara total dalam hidup kita. Jadi kita kena perbaiki segalanya seperti mana para sahabat. Seterusnya. Okay. Ini dia di antara kita lihat rahsia kekuatan sahabat. Ayat ini kita bawa balik. Keluar pada dewan, semua hafal dah ayat ni. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ayat lain, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Jadi kedua-dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah tidak akan mempersia-siakan wanita. Jadi dua ayat ini dan banyak lagi menjadi satu pegangan yang kuat kepada para sahabiat dulu. Sebab itu Nusaibah, seperti mana yang saya sebut tadi, dia telah berjumpa dengan Rasulullah sendiri. Ketika mana ayat belum habis lagi turunnya, tak belum sempurna 30 juzuk, Nusaibah pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa dalam Al-Quran ini tak ada disebut tentang orang perempuan? Semua disebut orang lelaki. Berani dia. Berani minta kebenaran yang sepatutnya kerana dia tahu matlamat dia untuk apa. Maka turunlah ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, disebabkan oleh perbualan antara Rasulullah dengan Nusaibah. Kita lihat bagaimana wanita dulu mereka minta hak mereka yang sepatutnya. Tapi kita lihat wanita hari ini apa yang berlaku, minta sesuatu yang bukan-bukan. Sesuatu yang bukan-bukan minta. Main futsal, panjat tiang elektrik. Kan orang lelaki kerja apa? Panjat tiang elektrik, kita pun nak panjat tiang elektrik. Lelaki boleh berenang sampai ke sana, kita pun nak berenang sampai ke sana. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam hari ini, saudari-saudari sekalian. Kita lihat bagaimana mereka mengambil hadis-hadis untuk berlawan dengan kita. Iklan-iklan dalam televisyen. Apabila keluarnya wanita tu pakai minyak wangi, apa yang ikutnya? Lelaki pakai ikut je. Nak iklan minum air oren. Tapi wanita yang dijadikan sebagai, kita kata apa? Sebagai punca kepada larisnya iklan tu. Nak iklan air, tapi letaknya wanita tergedik-gedik. Nak iklan sabun basuh pinggan, perempuan pun ambillah beruih tu, tertenggak-tenggak dengan sabunnya. Apa benda ni? Ada
Adakah kita redha dengan keadaan yang berlaku? Kita suka ke tengok wanita-wanita dalam TV tu? Dia adalah sebahagian daripada kita. Kita tengok anak-anak tepi jalan tu yang pakai tak senonoh, yang tak apa-apa. Kita meleleh air mata. Kalaulah anak aku di situ macam mana agaknya? Kalau anak kita mungkin kita akan kekeyam, menangis teresak-esak. Tapi kita kasih itu anak orang lain. Sebab kita tak rasakan bahawa semua umat Islam adalah saudara kita. Sebab tu sahabiah dulu, mereka tidak bersifat macam tu. Sebab tu orang Melayu penuh dengan kesopanan dia. Sebab tu keluar macam-macam. Istilah orang Melayu. Hari ini istilah tu dah, jangan jaga tepi kain orang. Tengok. Oh, Melayu dulu memang suka. Kalau buat yang tak elok, dia akan tegur. Budaya-budaya yang elok itu sudah ada dalam orang Melayu kita. Tapi ada orang yang cuba untuk menjauhkan perkara-perkara yang baik daripada jiwa orang Islam hari ini. Dan seterusnya, kita tengok ya. Formula yang tak akan berubah dalam kita nak membina generasi ini ialah pertama, ialah pendidikan. Pendidikannya ialah berpusatkan kepada qudwah, iaitu kita sebagai seorang ibu. Ustazah fokus kita perempuan sebagai seorang ibu. Jadi seorang ibu dia mesti menjadi contoh kepada anak-anak dia. Tutur katanya, cara dia, kesemuanya jadi contoh. Kalau ibu-ibu tak percaya, tengok anak-anak. Tengok anak-anak bila bercakap. Sebiji macam kita masa muda dulu. Kalau kita selalu bercakap kasar dengan anak kita, maka itulah anak kita akan jadi juga. Tapi dengan pendidikan, kalau yang kita yang silap, kita bagi pendidikan yang betul, maka dia tak akan melakukan kesilapan seperti mana yang telah kita lakukan. Jadi para sahabat dulu cukup memberi contoh qudwah yang terbaik kepada generasi dia. Mereka, orang kata ya, ada sahabat yang sentiasa orang kata melakukan bersedekah. Kita nak tahu macam mana bezanya sedekah kita dengan para sahabat ni, sudah buat contoh macam ni ya. Okay. Aisyah tak makan berhari-hari. Tak makan, 3 hari tak makan. Tiba-tiba dalam satu perjalanan tu, ada orang bagi roti dekat dia. Belum sempat dia nak makan roti tu, ada orang datang minta pada Sayyidatina Aisyah. Maka dia bagi roti tu. Dia nak makan lagi ni. Datang lagi orang, bagi lagi roti. Datang lagi orang, bagi lagi roti. Akhirnya dia kata hari ini kita berpuasa. Itu para sahabat. Kita tengok kita pada hari ini, beza kita. Okay. Iklan nak pergi ke Turki. Iklan nak pergi ke Turki dengan pakej yang murah. Hujung bulan 12 ini dengan tawaran istimewa. Daripada Ustazah Nur Akilah. Sebanyak RM8,339 sahaja. Murahnya, biasa RM10,000 orang kata. Kita pun beli tiket untuk suami kita, untuk anak bongsu kita. RM8,000 kali dengan 3 lebih kurang RM24,000. Kita pergi ke Turki melaju. Tiba-tiba datang tabung aman Palestin. Minta sumbangan pada kita. Kita pun buka duit kita, RM50. Rasa banyak lah. Padahalnya kita boleh menghabiskan untuk diri kita sebanyak RM24,000. Ada pula duit. Tapi bila untuk aman Palestin, untuk Rohingya, kita hanya bagi RM10. Itulah bezanya iman kita dengan iman para sahabat. Sangat jauh. Ustazah tak kata pada audien, Ustazah kata pada diri Ustazah sendiri. Kita nak tahu nilai iman kita dengan nilai para sahabat dulu, itulah nilai dia. Kita nak tengok pendidikan kita, mendidik anak kita, kita tengok bagaimana para sahabat mendidik diri mereka. Sebab itu bila kita nak buat satu yang terbaik, kita kena tengok yang terbaik, iaitu para sahabat. Yang ketiga, sistem. Yang ketiga, sistem. Sistem yang ada pada hari ini adalah sistem yang kita ambil daripada Barat. Secara terus terang saya beritahu, sistem yang kita ambil pada hari ini, sistem keluarga ke, sistem pendidikan, sistem apa-apa adalah sistem daripada Barat. Yang itulah yang dikendaki oleh orang Yahudi. Jadi bagaimana kita nak melawan arus sistem itu? Kita dengan
kadar yang kita yang ada pada hari ini, kita mesti bermula daripada rumah tangga kita. Kita menjadi seorang ibu yang kuat, ibu yang cekal, ibu yang rajin mengaji Quran, ibu yang sentiasa baik kepada suaminya. Tunjuklah contoh pada anak-anak, bukan nak tunjuk pada anak-anak. Kita keluar rumah, kita salam suami kita. Walaupun kita nak marah suami kita, hari itu salam suami kita. Suami kita balik, sediakan air untuk dia. Anak melihat, kalau itu yang dibuat oleh ibunya, besok dia kahwin, dia akan buat pula kepada suami dia. Tapi kalau kita ibu yang malas, minta maaf lah bagi tahu kan, ibu yang malas, pagi-pagi suka tidur, generasi baru hari ini, pagi-pagi suka tidur, bangun-bangun tidur main handset. Apa akan berlaku pada generasi umat Islam akan datang? Kita boleh bayangkan. Kita yang membuat generasi itu jadi macam tu. Ya? Ini pesanan untuk ustazah sendiri. Ya? Dan seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok. Ini gambar saja ustaz beritahu. Kata-kata. Kita ambil kata-kata daripada seorang Winston Churchill, seorang tokoh politik. Apa yang anda tahu tidaklah penting. Tetapi apa yang anda lakukan dengan apa yang anda tahu itu jauh lebih penting. Sebab itu hari ini ramai ilmuwan. Ramai yang pakar-pakar. Tapi yang kita nak ialah daripada amal sebenarnya. Jadi amal dengan ilmu itu mestilah selari. Dan seterusnya, minta pasang video. Ada video. Harap kita tengok sekejap video ni. Hati hidup. Okey, baik ya. Jadi ustazah akhiri dengan video ni supaya kita tengok, kita menginsafi anggota kita ada, semua kita ada, apa yang akan kita lakukan seterusnya untuk kehidupan kita. Dengan bersama anak-anak kita dan keluarga kita. Sebab itulah pertama yang Allah akan tanya. Allah akan tanya apa kita buat dengan anak-anak kita. Apa yang telah kita buat kepada suami kita, pada masyarakat kita. Itu. Dan sebelum sesama akhiri, Ustazah akan bawa satu cerita supaya audiens boleh bawa balik ke rumah masing-masing. Suatu hari Fudail bin Iyad, seorang Fudail bin Iyad, seorang abid, ada kita mujtahid. Fudail bin Iyad duduk dalam satu majlis ilmu. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Ya Syekh, dia kata, aku ni hadapi banyak masalah, dia kata. Bisnes aku tak jadi, dia kata. Semuanya tak jadi. Bagilah pandangan kamu ya Syekh. Apa jawab Fudail bin Iyad? Baliklah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Selang berapa lama, datang pula seorang ibu. Ya Syekh, dia kata, anak aku ni degil sangat, dia kata. Tak nak dengar kata. Macam-macam lah dia beritahu kat Fudail bin Iyad. Maka jawab Fudail bin Iyad, baliklah istighfarlah kamu kepada Allah. Selang berapa lama, datang pula seorang lelaki. Dia beritahu kepada Fudail bin Iyad, ya Syekh, aku ada masalah rumah tangga, dah lama tak dapat selesai. Dia kata dia nak bercerai dengan isteri dia. Maka jawab Fudail bin Iyad, baliklah beristighfarlah kepada Allah. Setelah tiga-tiga orang tu balik, bangunlah seorang anak murid dia. Wahai Syekh, selama aku duduk dalam majlis ilmu kamu, datang 3 orang tanya soalan. Kamu jawab satu je, balik beristighfarlah kepada Allah. Apa jawab Fudail bin Iyad?
segala bermasalah adalah berpunca pada kemaksiatan kita. Jadi sama-samalah kita renung, sama-samalah kita renung, dan Ustazah minta maaf kepada hadirin hadirat sekalian sekiranya ada kata-kata yang terkasar bahasa. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nur Akila Baharin di atas pembentangan yang cukup menginsafkan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Ustazah Nur Hayati Ahmad Saleh, Ketua Wanita Cawangan Kuantan, mengiringi Ustazah Zakiyah binti Abdul Rahman, Timbalan Ketua Wanita dan Unit Pembangunan Wanita ISMA, Ketua Biro Komunikasi dan Multimedia ISMA bagi menyampaikan cenderamata kepada Ustazah Nur Akila Baharin. Terima kasih kepada Ustazah Zakiyah Abdul Rahman di atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.